Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak mengajar. Bukan nak mengajar lah, sebenarnya saya nak tegur lah ada beberapa masalah yang orang suruh buat dekat dalam apa ni kita panggil masa sesi prospecting ni. Bila sesi prospecting ni kebanyakannya ada orang buat jadi, ada orang buat tak jadi. Okey, ada yang buat jadi, ada yang tak jadi. Tapi kebanyakannya yang betul-betul dah 100% mahir, faham apa yang saya ajar ni, memang apa ni mostly menjadi, tak pernah fail. Dia tak pernah pun sponsor bawah 10 orang. Dia jadi macam pelik, kenapa dia boleh sponsor bawah 10 orang sedangkan dia guna cara yang sama ni memang takkan fail. Tapi ada orang guna cara ni, dia tanya saya ini, macam mana kalau ini, macam mana kalau ada masalah ini, saya bagi tahu. Okey, penyudahannya dia tak dapat, kan? Akhirnya dia nak putus asa, kan? Saya tak kisah kalau awak nak putus asa ke, awak nak apa tak nak buat ke bisnes, tapi awak kena terima kenyataan lah. Awak dah melaburkan RM100, lebih kurang RM100, awak buang. Dan awak yang paling teruknya, awak dah buang satu bisnes yang sangat berpotensi tinggi tau. Mana ada SIM card yang bagi orang duit. Okey, SIM card ni adalah satu barang keperluan tau. Dia ni satu keperluan. Okey, sampai satu masa bila network awak dah besar, okey, bila network awak dah besar, awak dah tak payah menjual lagi tau. Awak dah tak payah nak jual, tak payah fikir nak jual lagi SIM card, nak menaja lah, nak apalah, tak payah. Sebab apa? Duit awak tu akan setiap bulan dapat tanpa henti. Okey, tanpa henti. Walaupun awak ni apa ni tak menaja, tak buat apa-apa, dia akan dapat tanpa henti dan akan setiap bulan menaik. Okey, seperti contoh ni saya tunjuk yang ni. Ini sehingga bulan April lah pendapatan saya. Okay, ini pendapatan hanya komisen top up saja, tak termasuk pendapatan untuk runcit dan sebagainya. Tengok, bila satu masa saya usaha, walaupun saya dah tak menaja kan, okey, dia tetap menaik. Itu contohlah, okey. Dia akan menaik. Dia sampai satu masa tu memang kita tak boleh handle sebab network kita dah terlalu besar, kita dah ramai kaki-kaki gajah, dah ramai sangat orang kuat dalam network kita. Jadi inilah bisnes yang saya nak bagi tahu. Okey, awak tak payah fikir pasal sale. Dia orang tahu top up di mana-mana. Jadi sebenarnya nak tak nak, awak give up atau tak give up, saranan saya pastikan awak sudah ada 4 angka dalam bisnes ni. Banyak membantu awak. Okay? Banyak membantu awak kalau awak ada masalah kewangan ke apa. Setiap bulan 4 angka masuk dalam bank account awak. Siapa nak bagi? Tapi sebelum awak nak merasakan benda tu, awak kena sponsor. Sponsor ni seramai yang boleh. Okay? Kalau daripada segi experience saya, awak nak dapatkan 4 angka, awak kena sponsor 30 orang. 30 orang ni siap servis sekali lah. Bukannya sponsor 30 lepas tu biarkan saja. Awak kena servis dia supaya dia pun nampak bisnes ni boleh pergi. Macam mana awak nak servis dia? Mudah. Awak nak servis dia, awak kena pastikan dia baca buku. Baca buku yang telah apa yang awak beri tu. Paksa dia baca buku. Dengarkan voice note kedua. Kalau macam saya ni bagi voice note kedua. Kalau siapa yang tak tahu voice note kedua tu apa, boleh tanya upline lah. Okay, mereka semua simpan voice note kedua tu. Lepas dah bagi baca buku, bagi tahu diorang macam mana cara nak prospecting dengan masukkan kat dalam grup ni. Okey, tengok cara prospecting yang mudah di sini. Okey, di sini ha. Ni tips prospecting di WhatsApp. Saya telah mudahkan macam-macam cara untuk awak supaya awak boleh mudah untuk prospecting. Okey. Jadi di sini sebenarnya faktor utama saya buat video ni, saya nak menegur beberapa kesilapan lah yang kita selalu buat waktu kita prospecting. Okay, ini contoh yang saya boleh buat. Okey, awak tengok kat sini. Pokok pangkalnya, kalau kita nak sponsor ini mudah. Okey, first kali kita perlu approach. Saya dah ulang berapa banyak kali. Kalau awak tengok dekat video saya yang sebelum-sebelum ni pun, saya dah cakap approach ni penting. Approach ni apa, tuan-tuan? Okey, saya cakap kalau awak nak approach ni adalah untuk awak dapatkan database. Dapatkan database nombor WhatsApp dia. Kalau awak tak ada nombor WhatsApp dia, macam mana awak nak prospecting? Awak faham tak? Awak nak perlukan nombor WhatsApp dia, lagi ramai lagi bagus. Kan? Kalau saya ni sehari saya nak pastikan saya dapat 20 nombor WhatsApp. Kalau saya lah. Okey, masukkan nombor WhatsApp, kan? Dah dapat nombor WhatsApp tu, okey, kita masukkan dalam kontak kita. Kemudian kita follow the script. Follow script. Macam mana kita nak explain dekat dia. Kan? Awak tak payah nak mana-mana ikut cara awak explain. Kalau awak saya explain awak tu membunuh ramai prospek awak, awak guna skrip yang saya bagi.
Skrip saya ni tak 100% menjadi. Janganlah guna satu persatu ikut turutan. Kalau rasa orang tu macam tak boleh nak ngam dengan skrip itu, ubahlah sikit. Kan? Ayat saya tu ayat formal. Kalau awak nak ubah ayat tak formal, boleh ubah. Kan? Kalau awak nak skip mana-mana step, boleh, tak ada masalah. Tapi pokok ni perjalanan dia macam tu lah. Perjalanan skrip ni macam ni. Awak ikut skrip yang saya dah bagi. Skrip pun saya dah bagi. Awak boleh buka dekat sini. Okey, ini skrip dia, nampak? Awak buka skrip update. Saya dah bagi dah skrip elok-elok kat sini untuk awak tengok. Bila dekat WhatsApp, bagi ayat ni, bagi ayat ni, ayat ni, ayat ni. Ini tunggu dia reply. Tunggu dia reply ni. Okey. Bila awak dah skrip dah explain, penudahnya awak bagi video. Itu saja. Sampai satu masa bila awak guna skrip, okey, sampai satu masa bila dah tanya modal, okey saya akan kongsikan peluang ini. Awak boleh lihat tak video ni? Durasi dia 5 minit je, bagi tahu dia. Boleh. Bila dia cakap boleh ke apa, pam, bagi video. Video ni adalah paling penentu. Video ni saya bagi tahu. Ini adalah penentu. Penentu sama ada awak close, okey, ataupun tak close. Video saja. Jadi kebanyakannya orang sangkut kat video. Sebab apa? Kalau orang sangkut kat video tu maknanya tak close lah. Awak carilah orang lain. Next kan saja. Okay, faham? Jadi ini saya nak bagi tahu. Ada 3 kaedah. Approach, script, video. Approach dulu. Dapatkan nombor WhatsApp. Saya ajar awak satu. Macam mana awak nak approach. Okay. Nak approach ni mudah je. Okay, awak hanya ada 2 saja cara. Approach. Hanya ada 2 cara mudah. Satu cara yang pertama adalah wall post. Wall post banyak-banyak. Setiap hari wall post. Ceritalah pasal kebaikan Tuan Excel ke, aktiviti awak buat Tuan Excel ke, ataupun awak cerita tentang apa ni, testimoni orang lain ke, wall post ke. Jangan share orang punya. Awak copy dia punya, buat dekat wall awak. Kalau awak share, seolah-olah awak iklankan diri dia. Nanti orang pergi dekat diri dia tu. Okay? Faham? Wall post itu pertama. Buatlah 2 kali sehari sekali ke, 2 hari sekali ke. Kena rajin benda ni. Awak nak berjaya, awak kenalah buat benda ni. Saya hari-hari saya wall post. Okey. Ada sehari, ada 2 kali sehari saya wall post. Saya wall post kawan saya restock. Okey, postage. Saya wall post saya restock. Macam-macam lagi saya post commission top up naik. Saya sharing. Lepas tu saya post aktiviti saya. Macam-macam lah. Kamu boleh buat. Tak kisah kelebihan Tuan Excel ke apa ke. Terpulang kepada kamu. Tapi yang penting kamu kena wall post hari-hari. Supaya menunjukkan aktiviti. Okay. Yang kedua. Bila kamu wall post ni. Macam mana nak dapatkan nombor. Nanti mesti wall post ni sebenarnya kamu target friend list kamu. Friend list nanti yang add kamu. Yang friend kamu tu. Nanti lama-lama bila diikut kamu punya wall post. Lama-lama dia akan serah diri tau. Dia kata ni, apa ni kau buat ni apa? Kita dah senang close lah. Kalau member dah senang close. Sebab tu lah saya wall post. Okay. Yang kedua ni, kita boleh post-post kat group business. Okay. Post kat group business ni, saya dah bagi macam-macam dekat kamu. Okay. Ayat tu ikut terpulang kepada kamu lah. Kamu nak buat ayat apa, nak bagi orang PM. Tapi gambar saya dah bagi. Kamu boleh guna gambar ni. Gambar income majalah Nabas. Ini saya dah update dah. Yang terbaru ada 10,000, ada 5,000. Guna gambar-gambar ni untuk post. Okey, gambar ini lagi. Gambar duit apa. Ini semua ni gambar-gambar ni untuk bagi dia PM nombor. Dia nak tahu bisnes apa. Itu yang penting sebenarnya. Okey. Post kat group. Yang ketiga, kalau kamu post kat group asal tak menjadi dia, pergilah PM. PM private. Okey, dekat orang-orang yang cari bisnes ni. Faham tak? Ada 3 cara. Okey, ni saya tunjuk beberapa ayat yang saya nak tegur. Okey, tengok macam ni. Contoh dia post. Okey, ni salah satu network kita, Khairi. Tengok, dia post, saya dah jumpa 1 lubuk emas. Okey, dia guna ayat-ayat semua yang kita dah bagi. Duit tak penting, letakkan gambar bukti, buka mata anda, komen nombor WhatsApp. Okey, nampak dia tak gambar. Inilah wall post. Post dekat group. Nampak? Tak ada orang PM. Okey, kalau ni tak ada orang PM, ada 3 faktor saja yang kita kena tekankan untuk group. Okey. Ni post kat group. Kalau post kat group kita kena tengok 3 faktor. Okey. Faktor yang pertama adalah group tu sendiri. Tengok ahli dia ada berapa. Aktif ke tak?
kan, aktif ke tak grup tu. Kedua, kita kena tengok kan, timing kita post bila. Kalau post pukul 3 pagi memang tak ada orang lah. Ketiga, apa yang kita tengok grup ni adalah satu grup tengok timing satu ayat post kita, ayat ataupun gambar. Ayat gambar ni tak ada masalah sebab ayat gambar ni kita boleh copy je daripada orang lain kan. Cuma timing dengan grup tu kena betul. Kita tengok timing dia 5:22 PM. Kebanyakan orang dah balik kerja, on the way tengah balik kerja. Sebab tu lah dia seorang je layan. Dia seorang dia shot sendiri. Timing kita kena betul. Mungkin kita boleh buat pukul 4, 12.30. Itu adalah masa yang terbaik. Okey. Ahli dalam grup pun dah okey, dah baik dah. Okey, kita kena tahu grup ni aktif ke tak. Salah satu kita nak check grup ni aktif ke tak, kita boleh tengok dekat dalam grup tu. Okey. Okey, kita tengok orang lain post kan. Orang lain post macam ni, ada tak PM? Kalau PM banyak, maknanya grup tu aktif. Setiap kali post, aktif tengok ni. Post tak ada orang komen, post tak ada komen, tak ada komen. Tak ada komen, tak ada komen. Jadi grup ni sebenarnya aktif. Kan kita boleh belah je dalam grup ni, kita tak payah buat kat grup ni. Macam tu lah lebih kurang. Ini talk macam ni, Hisham ni seorang Okey, dia post syukur mula saya jumpa satu teknik. Okey, guna line selcop, pak guna gambar ni. Komen 315. Nampak? Ini saya cakap bila dia ada 315, saya andaikan dia ada dalam lebih kurang 200.5 nombor WhatsApp. Kalau dia ada 200.5 nombor WhatsApp, saya boleh jamin 10 orang tu sekejap dia boleh close sebenarnya. Kalau dia buat cara yang betul lah. Faham? Nampak? Nama ini belum lagi ni. Ada lagi ni. View previous comments. Benda-benda ni penting. Okay? Ini salah satu cara dia. Kena timing yang betul tau. Kalau dia buat 12.30 AM ni. Okay? Sebabnya 12.30 AM ni tak aktif tau. Okay? Tapi mungkin disebabkan hari ni 21 Jun ni mungkinlah hari Jumaat ke. Kalau hari Jumaat orang cuti. Esok tu kan. Boleh. Tak ada masalah. Dia post. Ataupun grup ni nampak ahli dia. 255. 300k. Ahli. Memang aktif lah. Jadi apa-apa post pun confirm laku. Kita kena cari grup yang ramai-ramai yang aktif ni. Kalau kita nak cari grup yang aktif, mudah je. Salah satu alternatif lah yang saya ajar, yang kita boleh gunakan adalah kita pergi kat grup website Tuan Mazlan Abbas yang bagi ni, www.nexia.biz. Okey, kita pergi dekat bawah ni, dia bagi tahu nombor 7. Join grup Facebook. Semua grup-grup yang Tuan Mazlan Abbas bagi ni, ini semua grup-grup aktif ni. Grup-grup ni semua above 100k. Kita boleh gunakan grup ni. Ataupun kita boleh cari grup-grup lain, tak ada masalah. Close group ke, public group ke, tak kisah. Okay. Ini saya tunjuk contoh seorang sahabat ni, Syadi Rusdi. Post 11 PM. Okay, dah cantik dah. Okay, orang nak rehat. Okay. Okay, buat duit, copy paste, apa, nombor, gambar duit. Ada orang komen. Okay lah. Faham? Macam mana kita nak pastikan orang boleh sentiasa komen? Senang je. Kita kena selalu upkan post kita. Bila kita komen, okey, nampak tak dia tulis sini, dan PM, dan PM, dan PM. Ini sepatutnya jangan post pada masa yang sama, 2.36. Tunggu dulu, lepas 15 minit, 20 minit, tak ada orang minta PM, kita tulis lagi dan PM. Kita naikkan post kita ni ke atas balik. Sebab kalau grup-grup ni, kan, kalau grup-grup, dia akan kita punya post ni akan turun ke bawah tau. Sebab ramai lagi orang lain nak post. Jadi kita kena sentiasa naikkan post kita. Kita like ke, tak kisah, kita like ke, kan, macam saya so like naikkan komen sahabat-sahabat kita yang lain kan, ataupun kita komen apa benda, nak letak nombor telefon ke, macam ni ke kan, supaya komen naik balik post dia. Kita buat macam tu. Okay. Tapi tengok ahli dia 37 macam tak ramai sangat, jadi tak sesuai lah sebenarnya. Okay, ini macam saya punya. Okay, saya guna ayat sikit. Jangan guna ayat serabut. Guna ayat sikit-sikit je. Ayat sikit-sikit. Yang penting kita kena ada call to action. Iaitu, tinggalkan nombor WhatsApp. Itu yang paling penting. Tinggalkan nombor WhatsApp. Okay. Lepas tu, itu yang ramai. 265. Saya andaikan saya ada 200 nombor WhatsApp kat sini. Okay. Saya ada 200 nombor WhatsApp. Saya sempat PM 30 orang je kat sini. Saya close 5 orang. Okay. Ini cara dia senang. Kalau agak-agak lama kan, saya buat. Okay. Kan. Dah 6.52. Oh, tak ada orang komen. Saya biar 7.17. Saya tulis balik. Supaya saya nak naikkan komen saya, post saya dekat atas. Macam tu cara dia. Okay. Faham? Saya biar. Saya naikkan lagi. Itu caranya. Okay. Buat macam tu. Okay. Ni contoh.
Okey, gambar dah cantik. Okey, gambar dah okey, letak gambar dia apa semua. Ayat pun okey, ayat dia agak panjang sikit lah. Tinggalkan nombor telefon anda di bawah untuk saya WhatsApp anda segera. Ini okey. Ini ayat call to action. Okey. Okey, cuma kalau kita tengok komen dia tak ada, dia kena naikkan komen dia banyak kali lah. Dia kena naikkan post dia. Like ke, kan, bagi naikkan. Ataupun mungkin dia boleh tengok sebab faktor grup dia. Ahli sikit. Pagi sangat, orang tidur lagi. Okey. Ni kita boleh tengok. Contoh ni, adik Hana ni dia post. Ayat dah okey, business partner. Okey, nombor. Ayat call to action tak ada. Tinggalkan nombor WhatsApp. Jadi orang tak tahu. Faham? Sepatutnya grup ni dah aktif. Okey, masa dah betul 9.50 PM. Tapi tak ada orang PM. Maknanya gambar ni mungkin kurang menarik ataupun ayat ni kurang menarik. Itu kita kena pandai. Okey, benda-benda ni kita belajar. Tengok macam ni. Si Sharifah ni kan. Sharifah ni dia copy paste je ayat yang kita buat semua kan. Okey, tinggalkan WhatsApp, gambar, simple, 8.27 AM, pam, 102 komen. Jadi kita dapat WhatsApp ni, peratus tu kita close bagi skrip, mudah lah. Begitu juga dengan yang lain. Ini macam-macam lah yang kita boleh tegur. Ini pun dapat nombor PM banyak. Itu saja yang saya nak tekankan. Okey, ini daripada segi wall post. Okey, kalau kita komen macam contoh kita komen macam contoh yang ni ada juga banyak komen kan. Okey, Abang Syamsul ni. Okey, mungkin macam ni kita tengok grup. Okey, kalau kita komen if let's say kita komen tu tak ada orang pun komen sikit, tak dapat nombor, lepas tu kita putus asa. Jangan putus asa. Kita boleh guna satu lagi cara, iaitu cara yang saya ajar, kita pergi PM private ke orang-orang bisnes ni. Kita buat macam ni. Okey, kita nampak kan orang mesti ada post pasal bisnes. Okey, orang post pasal ni, tanya berita baik apa, nampak orang-orang PM ni kan. Okey, kita pergi PM dia. Ini tak cukup banyak. Kita cari orang yang PM banyak. Contoh macam ni kan. Mohon PM tuan 012. Pergi ambil nombor dia ni, pergi PM. Pergi ambil nombor-nombor macam ni. Kan kesalahannya janganlah ambil nombor orang yang post pasal Tony Excel. Bisnes pelik-pelik, pergi ambil. Kan ramai orang minta PM. Macam ni, nombor-nombor ni pergilah ambil. Apa salahnya? Kita kongsikan bisnes kita dan tak nak tak terpulang. Sehari kita buat 20. Mesti ada close punya. Itu dia konsep bisnes ni, okey? Okey, itu dah faham. Jadi 3 benda ni yang kita kena buat approach. Buat hari-hari, okey? Lepas tu skrip. Bila kita dah masukkan nombor WhatsApp dia, kita dah dapat nombor WhatsApp, kita masukkan dalam WhatsApp kita. Sebab apa saya tak nak kamu explain dekat Facebook ni? Okey, sebab Facebook ni kamu tak boleh nak share video. Kalau kamu nak share video, kamu bagi link. Kalau link, harapanlah dia nak buka. Memang susah. Lagi satu, WhatsApp ni benda yang privacy. Orang mesti tengok punya. Okey, faham? Sebab itulah saya sarankan WhatsApp. WhatsApp is the best lah. Okey, faham? Bila kita guna skrip, buat je macam biasa, tak ada masalah. Kan? Okey, ini PM di Facebook. Kan? Macam saya kalau ada orang yang tulis PM. Okey. Ada orang-orang yang kadang-kadang dia tulis PM tau. Macam ni. Dia tulis PM kan? Saya pergi klik dia ni. Okey. Saya message dia. Saya guna ayat ni. Skrip ni. Salam. Saya nak bagi tahu rahsia duit pencen. Pap. Bagi kat dia. Bagi kat orang ni tu. Ini saya dah timbai lah dulu. Bagi nombor macam ni. Faham? Lepas tu nanti tunggu dia tinggalkan WhatsApp, kita boleh WhatsApp dia. Inilah function saya bagi benda ni. Kamu nak buat ayat lain ke apa terpulang, itu saya tak kisah. Apa kamu nak buat pun tak apa. Warna merah ni tukar nama. Jangan bukan nama saya pula. Ni chat di WhatsApp. Okey, chat di WhatsApp. Bila chat di WhatsApp, buat ayat slow-slow. Kamu nak tukar sikit pun terpulang. Tapi konsep dia macam ni. Pokok dia macam ni. Ini tunggu dia balas. Bagi lagi. Kan kalau kamu tak nak skip yang pasal modal ni, tak kisah. Skip terus kat sini. Kan? Letak video. Letak video ni adalah kritikal ni. Bila dah letak video, tunggulah 10 minit, 15 minit. Kalau dia tak respon, bagi ayat ni. Jadi macam mana? Nampak tak potensi dia? Kalau dia still tak respon, that means dia tak minat lah. Kita janganlah pergi kejar-kejar dia lagi. Kita next lah. Yang kita nak menangis, kita nak sedih, dia tak komen tu apa, dia tak minat. Faham? Bila dia tak minat, kita next. Pasal tu lah saya cakap, kita punya PM kena ramai. Okey, bila kita ramai PM, kita ramai, ni tak ramai. Okey.
ini tak ramai. Macam ni lah. Jangan ni. Bila ramai orang, peratus kita nak next tu mudah. Okey, faham? Bila kita dah dapat, bila kita cakap nak, macam mana, okey, bila dia kata, okey, saya dah tengok, menarik, ataupun memang bagus bisnes ni, dia respon positif. Bila dia respon positif je, okey, kita tekan ketiga perkara ni. Faham? Tekankan 3 perkara ni bila dia minat. Kita tunjuk testimoni kita. Kalau kita ni orang baru, testimoni tak ada, tunjukkan testimoni mentor. Tak ada masalah. Tunjukkan testimoni mentor ke, tunjukkan testimoni orang lain yang betul-betul dapat duit. Kan, kamu boleh tunjuk gambar orang dapat duit, masukkan kat dalam bank account apa. Saya ada, boleh hubungi saya dekat WhatsApp. Minta tolong saya bagikan contoh bank in ke Maybank saya, bukti income, semua ada. Dekat dalam grup ni semua ada. Saya dah kongsikan dah. Okey. Dekat dalam Excel Network ni semua dah ada. Saya dah kongsikan bukti duit saya apa semua. Ada kat dalam ni. Okey, bila lepas tu kamu kena cakap dengan dia, nyatakan saya akan guide, saya akan mentor awak. Saya akan guide awak macam mana saya akan bagi video tutorial prospecting. Saya akan masukkan awak dalam group support. Website percuma pun saya bagi. Kan apa ini semua kita akan bagi dia. Jadi saya akan pastikan awak berjaya dekat Gojagan saya. Bila kamu cakap macam ni, barulah dia nak join. Ini kamu tak ada bagi dia apa-apa security untuk dia join. Yang ketiga, kamu kena beri dia jaminan. Macam saya buat ayat sini. Jaminan saya 200% awak akan berjaya kalau ikut betul-betul apa saya ajar. Jika saya tak pastikan awak dapat 4 angka dalam masa 3 bulan, 4 angka 3 bulan, saya pulangkan duit awak 2 kali ganda. Tapi dengan syarat awak kena ikut betul saya lah. Faham? Itu je, tak ada masalah. Memang kalau dia ikut betul saya jamin dia 4 angka. Betul saya mudah je. Dia kena sponsor 30 lah. Jual 30 SIM card. Memang 4 angka. Okey? Jadi tak ada masalah. Benda ni tak ada penipuan. Satu penipuan pun tak ada. Memang betul. Kita akan guide dia. Kita akan masuk bagi dia video tutorial ni. Video yang saya bagi ni. Untuk awak bagi tahu dia macam mana cara prospecting. Ada group support. Website pun percuma. Benda-benda ni betul. Jadi kalau awak tekan ketiga perkara ni. Lepas dia minat je awak tekan ketiga perkara ni. Memang insyaAllah dia close. Okey. Bila part finishing. Okey. Jadi bila dia kata okey saya faham. Okey saya berminat. Awak bagi dia ayat ni. Berminat tak nak tawaran kita? Saya nak. Kalau dia reply saya nak ni, maknanya memang close lah. Okay, bagi tawaran ni. Okay, saya letak tawaran ni, edit. Berapa kamu nak edit harga yang kamu jual? Okay, jadi bila kamu dah buat, kan? Kalau orang tu, dia boleh, sebab saya bagi tahu sampai esok. Dia boleh dari sekarang hingga jam 3 hari pada hari esok. Sebab saya tak nak bagi tunda. Bila dia kalau dia nak tunda esok lagi ke lusa ke apa, tak kisah. Minta IC dia ke. Kan kita nak pastikan sure. Dia akan bank in. Okey, boleh. Itu saja. Jadi ini situasi yang saya bagi. Kalau dia diam, apa kita nak bagi ayat. Kalau dia kata alasan susah nak cari orang, guna je alasan ni. Kan kebanyakannya orang alasan dia kadang-kadang cakap susah nak cari orang. Kalau susah nak cari orang, cakaplah kita tak cari orang pun. Kita pakai Facebook punya skill. Skrip, kita bagi video, kita bagi cara approaching macam mana. Mudah, dia buat je hari-hari, mesti dapat. Okey, cuba kamu tengok ni. Okey, kamu tengok macam ni kan. Okey, macam ni. Nampak? Okey, Hakim ni, dia post. Yang bagi PM ni. Siapa yang cari siapa? Dia post, siapa cari siapa? Mereka cari kita. Bila mereka cari kita, kita tak cari orang. Bila dia cari, kita kongsikan bisnes ni. Kalau dia tak nak, kita next. Tak ada lagi istilah cari orang, pergi jumpa, cerita, tunjuk kereta besar apa semua, tak ada dah. Benda tu dah tak ada dah. Benda tu kuno semua. Okey? Kalau dia lambat bank in, kita bagi dia video-video sikit, apa, nak follow up dia. Okey, kalau dia lambat bank in, kita tak nak bagi dia terpengaruh dengan environment luar. Kalau dia tanya pasal tuan Excel dekat orang luar, orang luar akan cerita negatifnya. Jadi apa yang awak buat? Awak bagi dia website. Kan? Cakap dia jangan promosikan mula cerita orang lain. Kita cakap macam tu. Okey, ini adalah rahsia kejayaan dia. Rahsia kejayaan dia, awak pastikan satu hari awak buat ada 3 orang video, ada 3 orang yang berjaya tengok video. Dia akan cakap, saya dah tengok. Kalau setiap hari awak boleh maintain 3 orang berjaya tengok video, awak akan close 15 orang setiap bulan. Okey, faham? Awak kena buat progress awak. Ini paling penting sebenarnya tuan-tuan. Okey, awak kena buat progress awak. Setiap hari buat progress. Okey, hari ni okey, saya dah PM. Okey, saya dah WhatsApp berapa orang? Saya dah WhatsApp 30 orang. Contoh.
Okay. Berapa orang yang dah tengok video? Okay. Dah tengok video, apa ni, yang berjaya tengok video adalah 20 orang. Okay. Yang dah tengok video. Okay. Berapa orang yang respon lepas tengok video? Respon sikit tuan-tuan, kosong. Padanlah kamu tak close. Sebab itulah, kalau kamu WhatsApp sehari 30 pun, kalau tak ada orang respon tengok video tu, memang padanlah kamu tak close. Itu je. Faham? Jadi kalau kamu tengok progres kamu macam ni, kamu tahu, oh patutlah aku tak close. Cuba kalau kamu buat macam ni. Saya dah WhatsApp 10 orang. Okey, yang tengok video, okey, 7 orang. Tapi yang respon lepas tengok video, okey, 3 orang. Saya cakap siapa respon untuk video 3 orang, kalau sehari kamu buat 3 orang, mesti 15 minit. Dia respon negatif atau positif itu terpulang. Kalau negatif, next. Kalau positif, tekan ketiga perkara yang saya cakap tu. Testimoni, jaminan, dengarkan guide. Faham? Itu saja. Sangat mudah. Okay. Sebab itulah saya cakap, kalau kamu nak tingkatkan lagi rasa close kamu, mudah. Kamu kena approach, kena ramai. Bila approach ramai, kamu dapat PM ramai-ramai sampai 100 lebih. Macam Hisham tadi 300 lebih kan, saya 200 lebih. Bila kamu dah sampai 100 lebih, okey, kamu WhatsApp. Okey, kamu WhatsApp dah confirm dah WhatsApp mesti 50 orang ke atas, 50 ke 100 orang ke atas. Ini sudah pasti. Okey, jangan biarkan lambat sangat bila orang komen tu, takut dia lemau, dia dah tak nak join, dia dah tak nak balas WhatsApp kita. Bila dah 100 orang WhatsApp, kamu bagi video, kemungkinan kamu bagi video 60 orang yang tengok video. Okey. 60 orang yang akan tengok video. Jadi kalau 60 orang, peratus untuk respon lepas tengok video tu, kemungkinan 30 orang ada. Kalau 30 orang tengok video, gila. Mesti close lah. Pokok dia adalah ini. Ini paling penting. Siapa yang respon lepas tengok video? Ini adalah penting. Ingat saya cakap, kalau kamu boleh buat siapa yang boleh respon tengok video, memang power. Okey? Faham? Okey, itulah beberapa teguran saya. Okey? Jadi kamu dah nampak sedikit sebanyak macam mana tips dia. Jadi saya nak tegur ada beberapa masalah lah yang kamu selalu buat. Okay. Ada orang cakap dekat saya, modal kebanyakannya tak ada lah Tuan Hafiz. Encik Hafiz, modal orang tak ada. Memanglah modal tak ada. Kalau tak ada, apa solution kamu buat? Kamu next kan je lah. Apa masalahnya? Next je. Next. Tapi jangan biarkan. Kadang-kadang dia cakap modal tak ada, tunggu akhir bulan lah, apalah, tak kisah. Kamu tinggalkan dia website. Website pergi kat tuanxl.biz, okey. Buat website sendiri. Website ni Tuan Mazlan dah bagi free dah. Pergi kat sini, web replika. Klik sini, login. Buat website sendiri. Kalau kamu tak ada website sendiri, macam mana orang nak kaji bisnes ni? Silap-silap orang pergi kaji bisnes ni pakai website orang lain, dia pergi close dengan orang kat sana. Sebab itulah website ni penting. Tinggalkan website. Okey. Tinggalkan website. Masukkan dalam broadcast list. Kan, masukkan dalam kamu punya list. Bila dia bank in, kamu kena tahu bila dia bank in. Nanti kamu follow up dia balik. Itu je. Okey. Tak ada masalah benda ni. Okey. Tapi kebanyakan bila dia cakap modal tak ada ni, masalah ni, kan, kalau dia kata modal tak ada, macam mana dia nak buat bisnes ni? Dia perlu beli extra SIM card kan. Pasal saya kat next je, kita cari orang yang ada duit. Kalau kamu boleh fikir tak, kalau kamu punya masalah modal tak ada ni menjadi masalah kamu, kamu boleh tengok orang buat bisnes lain, Phytoscience, orang buat bisnes affiliate yang beribu, cecah ribuan, itu pun boleh buat. Yang kamu 100 ni pun banyak betul songeh ni. Kalau kamu banyak songeh macam ni, tak payah buat bisnes ni, okey? Okey, yang nombor 2, bila tengok video je dia diam. Bila tengok video dia diam, bagilah skrip yang saya bagi tu. Ni skripnya. Kamu apa ni, jadi macam mana dah tengok ke video ni? Kalau if let's say dia tak respon juga, dia zero, dia tak respon, dia diam. Apa lagi? Next je lah, ya Allah. Faham? Next je, tak ada masalah. Biarkan je. Tak ada, benda tu tak ada masalah. Kita next, kita beribu lagi orang. Okey, kamu kena ingat apa yang saya ajar. Dalam tips prospecting saya, okey, kita ni umpama syarikat tau. Syarikat, kita nak mencari pekerja. Kalau kita mencari pekerja, kita perlukan candidates tu. Candidates tu biar beratus, beribu pun tak apa. Ya, bila kandidat beratus,
kita akan temu ramah dia. Temu ramah dia. Bila temu ramah, okey, kita temu ramah. Bila perangai dia obvious sikit, perangai dia teruk sikit apa, kita reject dia. Kalau perangai dia okey, kita temu ramah semua okey, menepati cita rasa kita apa semua, kita akan approve dia. Begitulah juga saya buat sistem yang saya buat ni. Kamu approach dia banyak-banyak. Approach dia banyak-banyak kan. Ini semua candidate kamu. Bila kamu approach dia banyak-banyak, kamu pergi guna skrip kamu. Ini adalah soalan kamu. Nak temu ramah dia. Bila tak lepas, dia tak respon, maknanya dia tak lepas. Kamu next. Kamu mencari pekerja kamu. Bukan kamu mencari orang, tapi dia orang datang kat kamu. Jadi gunakan konsep ni. Kalau dia diam, dia apa? Maknanya dia tak sesuai. Dia tak sesuai untuk jadi staff kamu. Cari orang lain. Kalau dia tak sesuai, maknanya dia tak akan bergerak. Sia-sia kamu paksa dia, dia tak akan gerak. Kalau bisnes ni, orang bawah kamu tak gerak, sia-sia. Okay, tak guna paksa. Kita next. Bila kita post, okay, kita post tak ramai orang minta PM. Solution dia mudah je. Pergilah PM privacy. Okay, PM dia, private PM tu. Private message tu, pergi dekat grup-grup bisnes lain yang saya ajar tadi. Tak ada masalah. Mungkin disebabkan faktor grup tak bagus, grup tak aktif, timing ataupun ayat kamu tak jadi. Tu je sebab dia. Nombor 4, bila tengok video dia cakap tak ada kota. Ini pun orang suruh cakap tak ada kota. Kalau tak ada kota, solution dia senang je. Paksa dia suruh tengok. Tak payah gatal-gatal nak explain kat dia. Kamu tak reti explain pun. Okay, paksa suruh tengok video. Kalau dia cakap memang tak ada kota apa, okay, next. Faham? Sebab tu lah saya cakap, pendek kata, approaching kena power, kena ramai. Bila beratus tak ada masalah kalau tak ada kota. Kamu bayangkan kalau dia cakap tak ada kota, okay, bila dia dah join, dia tak ada kota internet, macam mana dia nak study dekat YouTube, dia nak study dekat website tonexcel.biz. Jadi dia akan senyap, dia akan tak boleh bergerak untuk kamu, tak guna. Next je. Okay, setiap benda tu mesti ada hikmah dia. Tapi dia berminat, tapi akhirnya dia senyap. Okay, biasanya orang macam ni adalah disebabkan dia berminat. Lepas tu dia pergi sibuk tanya orang lain pasal Tonexcel. Dah confirm orang akan bagi negatifnya. Negatif punya komen. Jadi apa cara kita adalah kita kena bagi ayat ni. Bila dia berminat je, kan, dia kata dia bank in esok ke apa kan, kita bagi ayat ni. Sekarang ni kalau awak nak macam-macam bagi website ni, jangan mulakan promosi. Itu saja. Itu saja yang saya nampak cara nak selesaikan benda ni. Okay, kalau dia nak direct cerita bisnes tak nak sembunyi. Kadang-kadang kita cerita, oh, duduk di mana, sebab apa cari income kan. Kalau ikut deskripsi tiba, kamu tak payah sembunyi lah. Direct je bisnes. Tak ada masalah, direct je lah bisnes. Tak payahlah kamu nak tanya lagi modal apa, tak payah. Direct bisnes je. Kalau nak direct bisnes terus je. Okay, baik, saya kongsikan peluang ni. Awak lihat je video ni, 5 minit je, boleh. Dah, bagi video. Nak tak nak, ikut lantak P dia. Kita buat kerja kita. Kalau dia tak respon apa, kita bagi tanya ayat jadi macam mana tu. Kalau dia tak respon juga, next. Okay, faham? Okay. Jadi kalau dia kata minat tapi suami tak bagi, ya Allah, ini masalah tu. Kalau dia kata minat tapi suami tak bagi, that means suami dia tu saya boleh katakan dah cukup kaya lah tu. Dia dah selesa lah. Suami dia tak bagi, isteri nak bantu ringankan beban dia. Kamu boleh fikirlah sendiri. Kan? Pelik kan benda ni kan. Jadi kalau saya cakap pergi bagi video tu pada suami. Okay. Kalau dia still lagi negatif, lagi respon dia, next. Okay. Minat tapi lepas tahu status tak minat. Astaghfirullahalazim. Ini lagi pelik ni. Kalau ni next je, tak berkualiti. Dia bukan nak join, dia nak awak. Okay. Nombor 9, dia ajak buat bisnes lain. Bila kita explain pasal bisnes kita, tiba-tiba dia explain pasal bisnes lain. Phytoscience lah, apa kan. Okay, senang je. Solution dia, kamu bagi 3 perkara. Okay, 3 perkara tu kamu cerita pasal bisnes kita modal kecil. Kan? Bisnes kita adalah bisnes keperluan. Okay, nak tak nak orang terpaksa beli dengan kita. Kita bisnes keperluan. Okay, produk kita keperluan. Orang tetap akan guna. Orang tetap akan beli. So, daripada situ, orang tak akan putus-putus beli dengan kita. Okay, itu pertama. Yang kedua, maintain. Okay, kita tak perlu maintain. Maintain kita hanya RM20 saja. RM20. Kita top up memang dah lebih RM20. Jadi, kita seolah-olah tak ada maintain. Diorang kalau nak maintain, beribu-ribu diorang maintain. Kita maintain mudah. RM20. Itu pun dah memang kita top up. Yang ketiga, servis. Kita tak payah servis. Diorang perlu servis.
Okey. Beli barang, nak maintainkan sale lah, apalah, tak ada. Kita tak payah. Dia orang beli singkat, pakai, top up di mana-mana saja, kita dapat duit. Ini saja kita tekan ketiga perkara ni. Kalau dia orang tetap juga dengan bisnes dia orang, okey, kita next. Faham? Jangan terpengaruh. Dan inilah sekali. Dah buatlah tuan segala apa yang dah ajar. Tetap juga tak jadi tuan. Okey. Kalau tetap tak jadi, solusi saya adalah kamu buat cara kamu. Itu je. Saya dah malas nak cakap apa. Saya buat selama ni 4 bulan, 6 bulan saya buat sentiasa maintain 15. Yang kamu buat pula tak ada masalah. Boleh je saya punya network lain buat tak ada masalah. Kamu buat pula ada masalah. That means kamu sebenarnya tak ikut 100% apa yang saya ajar. Kamu tak buat betul-betul. Kamu PM orang, WhatsApp orang 10 orang. Lepas tu nak expect semua join. Tak boleh macam tu. Faham? At least kamu PM 50. Kalau ada 2-3 orang join, okey lah tu. Kalau 2-3 orang join, 50. Pergilah dapatkan approach 50 lagi. Dah 6 orang. Faham? Itu konsep dia. Okey, jadi sini saya tunjukkan bukti-bukti. Beberapa orang yang telah berjaya close. Okay. Ini saya tunjuk kita guna skrip macam ni dia menjadi. Okay, tengok macam ni kan. Ini post-post dia. Okay, ini contoh post. Saya nak ajar tuan buat duit tanpa henti kan. Ni boleh. Okay, tengok bukti dia guna macam ni. Okay, WhatsApp 120 orang, close 10 orang. Nampak? Sebab dia 120 orang. Kalau kamu 10, kamu nak expect close 10, lupakan je lah. Okay, kita main volume. Ini dia guna post macam ni. Okay, bagus, menarik. Dia guna post macam ni. Okay, bukan nak riak, bukan nak takbur. Nah, bukti. Selang 2 hari, asyik bertalu-talu masuk. Sudah, dia guna cara macam ni pula. Nampak? Ikut suka hati, terpulang. Ini guna ayat saya. Ini lah. Terbaru, modal hanya 100 ni. 14 komen. Okey lah. 49 minit. Okey. Itu saja. Kemudian, tengok ni. Bukti-bukti, saya tunjukkan bukti-bukti pada kamu. Okey. Tengok. Bila saya dah bagi dia tengok video, okey, saya tunjukkan testimoni, saya tunjuk saya akan guide, tunjuk jaminan, okey. Kemudian, dia akan cakap, ajar saya, okey. Berminat tak dengan tawaran? Pak, saya nak. Nampak? Close lah. Ini agent. Ini saya nak ceritakan dia ni, dulu saya dah approach dia daripada dulu lagi. Okey, daripada RM53, sekarang saya dah RM7,000 kan. Last sekali baru dia nak join. Sebabkan apa? Dia tengok bapak dia sendiri pun dah join. Ayah saya sendiri dah join. Jadi saya rasa berbaloi lah saya join. Faham? Okey, ni tengok. Bila dah tengok video, tiba-tiba dia kata macam mana nak join sekarang. Okey, saya bagi tawaran terus. Pam. Ini saya bagi bukti-bukti kan. Saya akan guide apa semua tu 3 benda tu. Lepas tu saya cakap berminat tak? Nak. Okey, saya betul-betul berminat. Sebab semua skrip saya tak pernah ubah ayat pelik-pelik. Bagi video. Okey. Bagi video. Dia tiba-tiba dia kata, macam mana nak buat online? Dia dah tanya, dia dah berminat. Nampak? Tak semesti dia kata saya nak. Kadang-kadang benda-benda ni pun dah tahu. Reaksi dia adalah reaksi positif. Ni saya tunjuk testimoni apa kan. 3 benda tadi. Berapa modal berminat? Nak. Dah settle. Close. Ini video. Wow. Boleh tahan juga. Kita main video je. Ini contoh. Saya update progress. Ini salah satu downline saya lah. Dia guna skrip ni menjadi. Okey. Saya buat macam ni. Saya approach dah 31. Berjaya WhatsApp 24 orang. Berjaya tengok video 7 orang. Close 2 orang. Kalau kamu boleh buat hari-hari macam ni, kan, kamu akan nampak perjalanan kamu buat macam mana. Itu je cara dia. Ini. Kan, saya tunjuk. Cara dia senang. Copy paste je. Guna skrip video macam ni saya buat. Ni saya tunjukkan. Saya akan guide apa cara kan. Dahsyat. Berminat tak? Nak. Guna skrip. Jadi macam mana? Nampak potensi. Kan, lepas kita bagi video, dia tak respon. Kita bagi ni, lepas kita nampak. Saya nak. Ini cara dia. Berminat, saya nak. Dah video dah belum? Dah. Sorry ambil masa sikit. Okey, salam. Sudah. Video sangat penting tuan. Dah tengok? Dah. So macam nak start. Nampak? Ni tengok video sekarang. Saya berminat. Nampak? Okey. Itu saja sekian daripada saya. Saya harap benda ni buat betul-betul. Tak ada jalan yang mudah. Tapi bila kita usaha, kita akan dapat. Okey. Dan saya mohon janganlah share video-video saya yang bagi ni. Okey, sebab saya ikhlas membantu untuk network saya. Supaya saya nak network saya berkembang dulu. Kamu mahirkan dulu cara-cara ni. Kemudian barulah saya share pada orang lain. Okey. Dan yang kedua, okey,
targetlah pada insentif saya ni. Saya ada buka SC percuma, okey. Kalau kamu boleh maintain 10 orang setiap bulan, okey, saya akan bagi SC. SC ni bernilai 22,000. Jadi rebutlah benda ni. Bukan senang, kamu nak cari 22,000 bukan mudah. Jadi rebut insentif saya, sponsor 10 orang selama 3 bulan, setiap bulan, okey. Okey, sekian dari saya. Assalamualaikum.